Berbaloi pun haram juga sebenarnya. Tetapi tengokkan dia punya wang pertaruhan pun RM79 aja sampai tergamak, bergelubang dengan tik-tik ayam, duduk berjudi dalam keadaan berlumuran dengan tik ayam, nak mengelakkan daripada orang dapat kesan. Jadi orang tak akan sangka lah dalam rabaya ada orang berjudi. Memang kita tak sangka pun, tetapi rupa-rupanya bila mereka sanggup buat di dalam rabaya, ditangkap juga, dapat dihidu juga, dapat dihidu judi dengan tik-tik ayam sekalipun bau sekali. Bukan bau judi je. Judi itu kan Rasulullah Allah kata rijsun, najis daripada amal syaitan. Dia bertambah najis lagi lah. Dengan judi itu pun rijsun min amal syaitan, kotoran najis daripada amal syaitan. Dan dia pula main pula dalam keadaan berlumuran dengan najis di ayam. Mazhab Syafi'i menentukan bahawasanya najis tai ayam itu adalah najis mutawassithah, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu perbezaan sedikitlah, iaitu binatang yang halal dimakan dia tidak sampai kepada najis. Tetapi mazhab Imam Syafi'i menentukan bahawasanya walaupun binatang itu halal dimakan, keluar tai dia tu kena kita, maknanya dia itu mutanajis. Dia sudah, orang kata najis, orang kata mutawassithah, dia sudah jadi orang kata najis yang pertengahan. Dia hendak dicuci, hilang rasa, hilang bau, hilang warna, dia sudah berada pada najis yang mutawassithah. Maknanya tempat itu sudah mutanajis, badannya pun sudah mutanajis, air ke apakah sudah mutanajis, maknanya dia kena cuci kotoran yang digelar sebagai najis mutawassithah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal ansab, iaitu menggunakan batang-batang anak panah. Wal azlam, samalah juga dengan menggunakan sama ada menggunakan berhala, patungan. Anak kecil baru dilahirkan, kadang-kadang ada juga orang biasa dengan budaya mengikat gelangan tertentu ataupun kalungan tertentu. Lepas tu mengadu, ya mana macam mana ni anak tak boleh nak tidur malam, qiyam kata. Panggil ustaz. Bila ustaz datang, dia tepuk-tepuk perut, ada pula angin. Ambil lah kain lampin, kata jeram-jeram sikit, lak-lak, bagi dia sejuk sikit, tak hilang juga dia punya rimas dia tu. Rupa-rupanya dia ada gelang, aksesori yang baru dipakaikan. Bila dilahirkan dia ada tali benang hitam apa-apa begitu. Itu ditakuti adalah merupakan tangkal-tangkal yang dimaksudkan larangannya dalam Al-Quran ini. Berhati-hati kita sudah ada ilmu, kita sudah ada pengajian kuliah sekarang ini. Maknanya sepatut-patutnya lah. Kalau zaman dahulu mungkin hebahan terhadap perkara tangkal azimat ini kurang menyebar lagi. Sekarang tak patut dah ada macam tu. Orang kata tak apa nak cantik dah, ada lagi orang pakai tangkal, ada lagi orang pakai ikatan kalung-kalung. Itu mungkin akan berada bersama dengan tangkal dan kalungan tersebut, penunggu, pendamping dan jin yang tertentu. Itu yang menyebabkan gangguan kepada anak tersebut. Seorang sahabat saya juga dipanggil untuk membaca surat Al-Baqarah, masuk dalam rumah. Sampai di rumahnya, tiba-tiba di tengah-tengah rumahnya disiap satu dulang pulut kuning, rendang daging, colok dibakar. Perasa, kata konda, ini nak buat apa ni? Nak baca surah Baqarah tak apalah, tapi pasal apa ada colok, bakar, berasap semua siap. Dia kata kat colok-colok tu minta maaf, buang. Kita tidak terima benda-benda ni. Ayat Quran ataupun zikrullah tidak menerima colok-colok begitu. Tidak sewajarnya ada colok ataupun perasapan-perasapan yang begitu-begitu. Maka dibuanglah agenda ataupun pembakaran itu, perasapan itu dibuang. Bila dah seminggu dua, tuan rumah mengadu, Ustaz baca tak dia apa, main juga hantu setan. Maka ustaz tu pergi tengok rumah dia. Patutlah hantu setan suka rumah dia. Cek dalam bilik master bedroom dia, patung ada, gambar-gambar yang bukan-bukan ada. Dia ada macam patung-patung, tokong-tokong tu ada, disimpan
Dia pergi di Siam ke, dia pergi ke Bali, kan ada macam patungan-patungan, gambar-gambar macam patung-patung. Dia sangkut-sangkut penuh dalam rumah dia, berceretek di atas para-para dia. Maka kenapa dia mempertikaikan ayat Quran tak mampu nak mengenyahkan hantu setan? Sebab rumah dia itu memang ada belah setan. Dia sendiri belah setan melalui belaan-belaannya dalam bentuk yang begitu, patung-patung, gambar-gambar, sama ada labu-labu, boleh lukis gambar-gambar potret yang bukan-bukan. Maka janganlah dikatakan salah kepada bacaan Al-Quran. Walhal sebenarnya dia sendiri yang bersalah. Dia sendiri yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdampingan dan bertakarub dengan benda-benda yang sebegitu rupa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita ditanya tentang hukum jual beli, begitu juga tentang riba, hukum riba, maka Allah telah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satu daripada ayat yang mana kaum Yahudi betul-betul mengamalkan ayat ini. Orang Yahudi tidak langsung mengamalkan riba, walhal dia amat-amat memasarkan bank-bank yang konvensional untuk applykan sistem riba, tetapi dia sendiri pun tidak menggunakan sistem riba tersebut, kerana memang dia tahu madarat di sebalik riba yang dipakai dan dianjurkan. Justru dia memang akan refer benar-benar hukum pinjaman dibayar sebagaimana yang dipinjam. Dia tidak akan memakai sistem riba. Memang dia tahu bahawa itu satu sistem yang amat-amat memudaratkan. Kapitalisme yang begitu miskin, yang begitu papa dengan interest yang dikenakan itu. Apabila ditanya tentang hukum berhijab, iaitu memakai hijab, kita mendapati hukumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dan juga tudung kepala mereka. Maknanya tudungkan kepala, dan juga ini tidak dibenarkan. Maknanya in case kalaulah dia memakai baju t-shirt orang perempuan lah, maknanya dia buka sini, maknanya itu sudah dikira membuka aurat. Dia hendaklah tutup sampai kepada pergelangan tangan, kerana tangan dikira sebagai bahagian yang dikecualikan dalam aurat. Bila ditanya tentang aurat, seluruh jasad dan tubuh perempuan itu adalah aurat, kecuali Rasul kata wajh dan juga telapak tangan. Sebab dua wajah itulah bila mana seseorang itu berihram atau perempuan itu dalam keadaan ihram, dia akan membukakan bahagian wajahnya. Dia tidak boleh pakai, orang kata, jilbab ataupun pakai niqab lagi. Dia tak boleh pakai niqab lagi. Dia tidak boleh memakai sarung tangan ketika dia berihram, kerana itu tidak dikelaskan sebagai aurat. Dengan yang demikian juga dibenarkan untuk si lelaki untuk melihat dan merisik bakal anak dara yang nak diperistrikannya itu. Maka dibenarkan untuk menatap wajahnya. Tidak perlu tutup muka, dia kena buka muka. Kalau dia jenis tutup muka pun dia kena buka. Eloknya dialah yang mengangkat hidang. Kalau dah datang rombongan nak menengok kan anak dara kat rumah orang tu, maka patut-patutnya dia angkat hidang lah. Dia tidak perlulah show pula. Okey, dipersilakan untuk masuk menghadap. Tak payah hamba-hamba lah. Dia tidak perlu dipersilakan. Dia datang dalam keadaan yang ada fungsi dia yang tersendiri. Itu dia bawa kopi, bawa ayat serbat ke, baguslah macam tu. Jangan suruh mbah yang sudah berusia 60-80 tahun dia angkat. Jadi orang anak turunan nak tengok apa? Nak tengok anak dara. Kalau hantar mbah yang dah 60-70-80 tahun nak kerja juga, ataupun pergi suruh bibik